selamat datang korang. So, welcome back to my channel. Thank you sangat-sangat sebab klik video Mira and sudi untuk spend time dengan Mira kali ni. Kali ni Mira nak share dekat korang antara pengalaman Mira dekat rumah yang sebelum ni. Sekarang ni Mira dekat rumah yang baru tau. Rumah ni pun dah ditinggalkan lama dalam 50 tahun ke 35 tahun. Tak ingat tapi lama lah. Lebih daripada 30 tahun. Yang Mira nak cerita ni adalah rumah yang sebelum ni lah. Rumah Mira tu, Mira tak adalah datang, orang kata Mira datang dalam keadaan dia abandon ke apa ke, ditinggalkan lama macam rumah sekarang ni. Logik lah kalau dia berhantu kan. Tapi rumah yang Mira nak cerita ni, rumah yang sebelum ni, tak adalah dia daripada abandon. Kita orang memang datang situ memang batch pertama. Maknanya masa tu dia tak ada kipas lagi, tak ada lampu lagi, everything is, orang kata baru lagi kan, macam bayi lagi kan. So memang kita orang duduk dekat rumah tu memang dah lama, dalam 10 tahun, and then kita orang baru pindah kat sini tahun lepas. Ni yang Mira cerita ni antara pengalaman bukan daripada Mira je, daripada Maima, daripada ayah Mira juga, daripada adik-adik Mira. And Mira harap korang yang tengok ni, orang kata macam tengok dengan someone, jangan duduk seorang-seorang, okay? Sebab Mira takut something happen ke apa kan. Sebab kita tak tahu orang ni macam mana. I mean macam you guys kuat ke tak nak, kata nak dengar cerita ni kan. Mira tak tahu. So korang hati-hati, okay? Okay, so first topik adalah loceng pukul 3 pagi. Situasi ni dialami oleh Mak Mira, Umi Mira. Okay, masa tu biasalah mak-mak yang terjaga malam-malam pukul 2, 3 pagi, 4 pagi. Biasanya diorang nak cek anak, nak cek pintu rumah terkunci ke tak ke, takut tak ingat ke apa kan. Biasalah mak-mak kan. Sama lah juga dengan Mak Mira masa ni. Masa ni dia terjaga and then dia cek-cek semua. Okay, dah anak-anak dia okay, and then dia nak duduk dekat kursi urut kejap. Mak Mira masa tu dia lenguh-lenguh badan. So dia duduklah sebentar atas kursi urut tu. And then 5 minit je duduk atas kursi urut tu, tiba-tiba loceng rumah kita orang berbunyi. Ni tingkat 2 tau. Okay, rumah Mira ni ada 2 tingkat. Tapi walaupun dia ada 2 tingkat, dia tinggi. Okay, so macam mana loceng tu kat mana? Okay, loceng tu dia ada dekat tingkat 2, dekat tepi mak aku je. Tepi mak aku duduk tepi kursi tu lah. Kita orang kata boleh pasang switch kan. Okay, so masa tu dia berbunyi. Loceng tu pula umi aku letak dekat tingkat 2 sebab kadang-kadang dia nak panggil anak-anak tak dengar. Sebab walaupun macam aku cakap tadi lah, walaupun tingkat 2 tapi dia tinggi. So kadang-kadang mak aku panggil kita orang, adik-adik ni, suruh turun makan ke apa-apa hal ke apa kan. Kadang-kadang kita orang tak dengar. So umi aku letak loceng, so tekan je button dekat bawah, tingkat bawah, and then bunyi kat atas, and then kita orang turun. And then loceng kita orang ni kuat tau. Maknanya jiran kita orang pun boleh dengar. Tapi macam mana kita orang tak terjaga masa tu. Memang kalau kita tidur pun, kalau loceng tu bunyi, kita boleh terkejut tidur. Sebab loceng tu dia sangat sharp. Dia punya sound tu memang best. Orang kata sound dia tu yang power sampai kita yang tidur ni boleh terjaga. Macam tu lah. So yang peliknya tak ada orang terjaga, tak ada orang dengar. Pada bilik aku dengan abang aku dekat je dengan loceng tu. So umi aku pula, dia memang style berani sikit. Dia ada sixth sense sikit. And masa tu dia cakap macam ni dalam hati dia. Dia kata okay, kalau benda ni betul-betul nak kacau dia, bunyi lagi sekali. Tiba-tiba bunyi lagi sekali. Korang rasa? Dia bunyi lagu sama. And masa tu umi aku dah kata dah meremang bulu. Dia tutup switch kerusi tu, and then dia masuk bilik tidur. And then pagi tu dia cerita dekat kita orang, esokkan pagi tu lah. Pernah tak alami benda yang sama macam umi aku rasa? So okay, pengajaran daripada situasi ni, walaupun korang ada siksan ke, kekuatan ke, apa-apa ke benda semua, jangan cabar benda-benda macam ni, okay? Sebab kita kadang-kadang tak tahu kelemahan kita ni. Okay, kadang-kadang kita rasa kita dah berani, tapi benda tu keluar nanti kita pula yang lari. Macam tu, macam umi aku ni, kita orang menganjing kat dia. So kenapa umi cakap macam tu kan? So yeah, so that is the first story. Okay, maksudnya adik aku dia main laptop, dia main game laptop dekat tingkat 2, seorang-seorang. Masa tu siang, mana there's nothing to be scared of kan. Aku, kakak aku and adik-adik semua ni dengan mak aku sekali tengah buat kek dekat dapur. And then tiba-tiba kita orang tengah buat kek tu, tiba-tiba adik aku menjerit dekat tangga. So dia menjerit nangis-nangis. Budak 5-6 tahun menjerit dan nangis ni. Lepas tu kita orang bergegas lah. Lepas tu kita orang tanyalah, kenapa ni Happy? Kenapa nak nangis ni kan? Kita orang cubalah tenangkan dia kan. Sebab dia memang nampak macam histeria teruk kan. So macam dia kata dia nampak aku duduk macam ni, tunduk macam ni, duduk atas tangga and tak ada muka. Okay, cerita secara detailnya adalah macam ni. Okay. Dia kata, okay, masa tu kan dia duduk atas and then dia dah sebosan main game kat atas. So dia nak turun lah kat bawah.
And then masa dia nak turun tangga tu, kita orang punya tangga memang tinggi, rumah tu memang tinggi. And then aku kata gelap, walaupun siang gelap sebab dia macam tertutup macam tu kan. Turun-turun dia nampak aku kat bahagian bawah tangga bawah. Dia nampak aku tunduk. Ingat ke aku tengah mengajuk dengan umi aku ke, nangis ke apa kan. Tegur lah, dia kata, "Kakak kenapa ni? Kenapa nangis macam ni kan?" Lepas tu benda tu, aku dalam orang kata benda tu berpaling kat dia and tak ada muka. Masa tu dah dia isteri teruk. Sejak pada tu adik aku ni masa tu memang nak pergi tandas kena teman, nak pergi dapur kena teman, nak pergi situ kena teman. Kadang-kadang benda tu situ je kena teman juga. Lagipun dia budak-budak masa tu tak pernah kena benda hantu tahan, tapi tiba-tiba benda tu terkena kat dia. So, benda tu sangat menyeramkan lah. Orang kata sangat traumatized lah. So korang rasa macam mana? Perabot rumah aku ni dia berat tau, dekat bahagian bawah. So kadang-kadang and then also bunyi guli jatuh atas tangga semua ting-ting. Kita orang suka main congkak dulu petang-petang. So benda tu mengusik malam-malam macam tiru lah. Macam bilik aku sebelah je dengan abangku. So kadang-kadang kita orang macam serentak atau berpintu macam kau dengar tak macam tu. Masa tu memang kata dengar lah, semua orang dengar bunyi guli jatuh, tapi benda tak ada, tapi jatuh. Kadang-kadang lepas isyak tu pun dia dah start mengusik lah. And also perabot kita orang ni keras. So bila tutup, kita buka laci perabot ni kat tingkat bawah ni, dia bunyi dah degang. So setiap malam bunyi orang buka tutup. Kadang-kadang mak aku cuba husnuzon lah, macam okay maybe kita salah dengar kot, maybe bunyi perabot jiran sebelah kot. Tapi perabot tu bunyi 2-3 pagi setiap malam sampai kita orang boleh terjaga tidur. So benda tu takkanlah setiap malam jiran kita orang nak susun perabot kan. So one day mak aku pergi direct tanya dengan jiran kita orang. Bagi kita orang baik juga dengan jiran tu. Tanya, "Ling, kenapa ni Ling ke pukul 2-3 pagi duduk duduk susun perabot malam-malam? Bising cukup." Sebab saya kata dengar bising tau. Lepas tu Kak Ling tu katalah, saya ingat ke Kak Noh yang susun perabot malam-malam. Sebab saya jaga rumah malam-malam bunyi perabot dekat orang kata bunyi orang susun perabot dekat rumah Kak Noh malam-malam sampai duk tidur. So macam umi aku macam terkejut lah, macam punya bukan aku seorang. Jiran aku ni pula dia ada 2 orang anak. Anak-anak dia ni pun orang kata macam berpenyakit lah, macam dia juga, macam orang kata penyakit genetik macam tu lah. Macam orang kata style lelah muka pun pucat je kan. Anak dia ni pula pernah lah yang dia ada seorang yang kecil tu, aku tak sure yang bongsu tu lelaki, yang sulung tu perempuan, yang sulung tu 2 tahun macam tu lah. And then yang sulung ni pula dia pernah tunjuk dekat mak dia, "Mama." Dia macam tunjuk atas siling and then dia gerak-gerakkan macam ni as benda tu tengah gerak. Macam benda tu tengah gerak, dia tunjuk je tu. Mama dia tu macam terkejut, macam takut. Ayah dia pun macam tunjuk apa macam tu kan. Tapi dia orang faham lah benda tu benda gaib, budak-budak kan. So jiran aku ni pula pernah cerita dekat kita orang yang dia pernah terjaga malam-malam pergi dapur. Biasa macam mak-mak biasalah benda tu. Walaupun kita fikir macam buat apa malam-malam pergi dapur kan. Benda tu biasa bila untuk seorang ibu, biasa benda tu. Masa ni Kak Lin ni dia turun dapur and then masa tu semua lah anak-anak dia. Dia macam small family. So macam tak ada duduk bilik tu bilik ni, tak ada. Dia duduk satu bilik je. Walaupun bilik banyak tapi dia duduk satu bilik, anak-anak semua dengan suami dia semua kan. Ada masa tu dia pergi dapur and then tiba-tiba bola, bola plastik yang kita main kat pantai tu, bola yang teng bunyi tu kan, bola plastik tu ikut dia di belakang. Dia nampak asal-asalnya bola tu duduk jauh sangat, kata duduk dekat macam dekat ruang tamu, and dia masa dia duduk dekat dapur tu, benda tu aku tak sure. Benda ni aku tak sure. Aku tak ingat dah cerita dah lama kan. Antara dia macam bouncing macam teng ataupun bola tu dia gerak straight tanpa angin, tak ada siapa-siapa, no one. Angin tak ada guys, dan rumah tak ada guys. And then antara benda tu bouncing ataupun bola tu dia macam terlanggar. Masa duduk kat sink tu, bola tu terlanggar dekat bahagian belakang kaki dia. Aku tak sure antara dua tu. So itulah antara kata pengalaman jiran aku lah yang duduk kat situ. Aku ni dancer tau. Memang daripada kecil lagi aku suka menari. Asyik menari je. Nampak cermin menari kan. So everyone knows that aku memang suka menari. Memang 2-3 pagi juga. Memang ni orang kata waktu, orang kata benda dia macam ni kuat kan. Dia kuat musik. Masa ni pula mak aku duduk tingkat bawah. Orang lain dah tidur semua-semua kan. And then dia dengar degang macam orang melompat dekat tingkat atas. Dan dia suspect benda tu daripada bilik aku, daripada bahagian bilik aku. And then dia kata lah, ya Allah, budak ni tak tidur lagi malam-malam ni. Dia buat apa menari malam-malam ni kan. Dia fikir macam tu lah.
And then dia pun nak marah lah aku. Dia naik lah tangga, semua nak naik dekat bilik aku kan. And then dia nampak lah lampu menyala. And nampak bayang. Kan bahagian bawah pintu kita boleh nampak bayang orang kat dalam kan, bergerak kan. Dia nampak aku memang menari-nari. Nampak bayang tu melompat-lompat kan. Macam tu hip hop dalam bilik kan. Dia pun macam, ya Allah budak ni tak tidur lagi. Dia pun buka pintu. Alangkah terkejutnya, bilik tu suddenly gelap. Bila buka pintu tu, bilik tu gelap. Bawah tadi dia nampak cerah dengan bayang package bayang-bayang tu sekalian. Tapi dia buka ni, bilik aku gelap, completely dark. And then dia buka lampu, sangat-sangat kemas. Dia fikir, mana pula budak ni pergi? Asal kemas sangat ni? Baru dia ingat yang aku bukan dekat rumah. Aku pergi duduk dekat rumah tu sebab aku memang suka. Aku memang antara anak yang paling kerap duduk dekat rumah tu. Sebab aku rapat dengan kakak sulung aku rapat dengan tok aku. So aku memang selalu pergi rumah tu. And then masa tu kakak aku dah balik kat sana. Aku duduk kat kampung, bukannya duduk kat rumah tu. Cuba korang bayangkan korang di situasi mak aku ni. Pukul 2-3 pagi tak ada orang semua, tiba-tiba ada something yang menyerupai aku menari dalam bilik. And then rupanya aku duduk dekat rumah tu. Korang rasa macam ni guys? Aku cerita ni pun aku rasa macam meremang tau, walaupun petang sekarang ni. Kita kan budak-budak biasalah mandi dengan abang, mandi dengan adik-adik, mandi biasa. Mandi kalau buka pintu tu apalah sangat kita orang nampak kita bogel kan. Macam tak adalah apa sangat kan. Tapi masa tu pula aku rasa macam nak tutup pintu. Tapi aku tak kunci pintu tu, aku buka sikit tapi tutup. Tapi orang kata tak nampak orang dalam, tapi nampaklah lubang sikit yang panjang tu kan. Ada mandi. Tiba-tiba aku dengan adik aku yang orang kata form 5 kan. Masa tu dia 6 tahun, 5-6 tahun macam tu lah. And then masa tu dia kata A, B, C. Suara budak-budak lah suara dia. Memang betul. Confirm memang suara dia. Lepas dia sebut C tu, dia senyap. And then aku suspect, ingat ke dia tak tahu dah. Maknanya dia budak-budak takut dia tak ingat ke lepas situ apa yang aku jawab lah. D aku kata. D sambung D aku kata. And then senyap. Aku kata B, D sambung. Aku marah. Masa tu kenapa diam kan. Lepas tu aku masa tu kena marah tu, D aku buka pintu. Tak ada orang. Aku macam masa tu tak ada lewat sangat. Masa tu dalam macam pukul 9 malam, pukul 8:30 something like that, lepas isyak macam tu. And then aku macam and then masa aku tercegak kat situ, and then barulah abang aku and adik aku baru naik masa tu. Dengar lagi bising belum-belum lagi atas tangga kan. And then masuk dalam bilik tu. And then dia kata buat apa kan? Dia tanya aku buat apa kan? Lepas tu aku katalah A, B ke tadi sebut A, B, C tadi. Lepas tu kakak sambung D. Lepas tu A, B senyap. Betul ke A, B tadi kan? Dia kata, lepas tu dia pun macam, kita orang baru naik kata. Abang Abi baru je naik Kakak cakap kenapa kan? Macam dia pelik lah. Macam dia macam macam what are you talking about? Macam kita orang dah duduk kat bawah lama gila tadi. Dia baru naik. And then aku macam aku terkejut lah masa tu sebab aku jarang juga kena. And then memang suara tu memang suara adik aku. Macam A, B, C. Aku sambung D ni senyap. And then aku buka memang tak ada orang. And nak ceritanya masa tu aku tutup pula pintu tu. So maknanya aku tak nampak orang. Yang aku tak tahulah pula orang kat dalam tu tak ada. Korang faham tak maksud aku? Okay, bonus guys. Masa aku rekod video ni, aku lupa nak cerita dekat korang pengalaman yang ayah tiri aku. Okay, ayah tiri aku ni dia style macam orang kata selamba, macam kelakar. And then dia rasa macam alah apa benda macam tu pun nak takut kan. Macam sombong lah sikit kan. So dia pernah terkena. Dia pun tak sangka yang dia terkena benda ni. Okay, masa ni malam tau. Dia macam dia tidur lambat. Dia tengok TV. And then masa tu tiba-tiba ada tangan budak kecil sentuh tangan dia. Masa tu tangan dia macam ke belakang. Macam tu dia duduk sambil tangan dia ke belakang. Macam tu sambil tengok TV kan. Masa tu bilik dia gelap lah. Mana dia duduk atas katil sambil tengok TV kan. And then dia macam terkejut lah. Tangan tu sejuk. Tangan tu budak kecil dan kecil lah. Lepas tu dia suspect mengingat ke adik aku yang bongsu. Lepas tu dia pergilah sentuh tangan adik aku yang bongsu tu. Lepas tu tangan adik bongsu aku tu panas. Tak sejuk. Yang tadi sejuk gila. Sejuk macam batu dia kata tangan dia. Dia terkejut lah. And then pagi tu dia cerita. And then the next day dia terkena lagi. Which is masa tu malam, ni hari lain lah. Masa tu dia nak pergi basuh tangan. And then masa tu malam dia tidur lambat juga. Memang dia suka tengok lambat sebab dia suka tengok movie. And then dia buka dekat tepi bilik mak ayah kita orang ni, dia ada sink. And then dia keluar dari bilik tu. And then dia basuh tangan dia. And then masa dia nak masuk bilik dia balik, and then air sink tu buka balik. Paip tu terbuka sendiri. And then dia terkejut. And then dia pun pelik. Dia terkejut lah masa-masa dia nak balik bilik tu tiba buka sendiri. Cuba korang bayangkan malam-malam korang pergi kat sink, and then korang buka paip, and then korang dah tutup, and then korang nak balik bilik tiba buka balik. Itulah apa yang dia alami oleh ayah tiri aku. So masa tu memang dia dah
start percaya lah. Bila kita orang cerita benda macam ni, dia dah start percaya lah. So pengajarannya korang jangan jadi macam ayah aku, okay? Jangan sombong. Itu je untuk kali ni. So kalau korang rasa enjoy, jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau korang nak share cerita korang, boleh komen kat bawah. Aku akan tengok, aku akan baca, and orang lain juga boleh baca pengalaman korang tu. So thank you so much for watching, and thank you sebab sudi spend time dengan Mira, and bye bye. Assalamualaikum.